setengah-setengah sudah dijawab ataupun secara bertulis lisan dalam Dewan. Jadi saya ambil kesempatan untuk setengah-setengah mengulangi semula apa yang telah dinyatakan dalam Dewan, dan benda yang baru itu kita akan beri perhatian lebih. Yang pertama, Yang Berhormat Benar Marang membangkitkan isu perjanjian Trans-Pasifik ataupun TPPA. Yang Berhormat Marang menyatakan bahawa TPPA ini macam kucing mengadakan pakatan dengan singa. Jadi ini pada pandangan Yang Berhormat lah, ya. Jadi kalau ikut sini, Yang Berhormat kata singa akan makan kucing, telan habis-habis. Jadi saya nak maklumkan di sini bahawa yang terlibat dalam perjanjian ini adalah 12 sebuah negara. Amerika Syarikat salah sebuah negara, dan Jepun juga sebuah negara yang besar, ya. Jepun merupakan ekonomi dulu kedua terbesar dalam dunia, sekarang ketiga terbesar. China telah mengambil alih negara Jepun. Jadi sekarang Jepun merupakan negara ketiga terbesar dalam dunia, juga menyertai TPP. Selain itu Kanada juga sebuah ekonomi yang besar. Mexico ini antara negara-negara yang besar yang menyertai TPP. Jadi singa ada, kucing pun ada. Tapi saya nak maklumkan di sini bahawa walaupun Malaysia ni kucing yang akan mempertahankan kedaulatan negara, kucing yang akan pastikan bahawa kepentingan negara tidak terjejas. Jadi ini adalah jaminan yang telah diberikan oleh kerajaan dan Dewan ini juga kepada Caucus Parlimen. Saya maklumkan dalam hubungan ini kita ada beberapa safeguard ataupun beberapa perkara yang membolehkan kita memastikan bahawa kepentingan negara itu dapat kita pertahankan. Kita sebut banyak kali bahawa yes kepada TPP, tetapi terma-terma Malaysia. Ini pendirian kita, dan saya ingin mengulangi sekali lagi pendirian kita dalam hal ini. Kita telah dapat banyak pandangan bernas daripada pelbagai pihak, daripada beberapa engagement yang telah kita lakukan, daripada media massa, daripada Caucus Parlimen yang dipromosikan oleh Jasin, ya. Dan kita berjanji dari semasa ke semasa apabila ada perkembangan terbaru, kita akan kemaskini maklumat yang akan diberikan kepada Caucus. Cumanya sebulan ini memang sejak kita jumpa sebulan lalu belum ada pertemuan dengan Caucus Parlimen kerana tidak ada kemajuan atau perkembangan terbaru yang nak dilaporkan. Jadi kalau jumpa pun ulang tayang benda sama. Walaupun saya tadi berjumpa dengan pengurusi Caucus, setelah berunding dengan rakan-rakan dan pembangkang, kita akan cari masa 2-3 minggu lagi untuk saya berjumpa sekali lagi dengan Caucus Parlimen untuk saya update kemaskini maklumat terkini berkaitan dengan TPP ini. Jadi itu safeguard yang pertama. Ada Caucus yang memberi banyak pandangan yang berguna kepada kerajaan, yang sebenarnya juga mempengaruhi kerajaan dan menentukan pendirian kita dalam hal TPP. Yang kedua, safeguard dengan izin yang kita telah wujudkan ialah jaminan bahawa kita akan buat dua analisis kos faedah. Satu mengenai kepentingan negara yang akan dikendalikan oleh ISIS, sudah pun mula tugasnya, dan yang kedua ialah oleh Teraju. Ini akan melihat kepada Bumi Putra dan juga isu-isu berkaitan dengan PKS, perusahaan kecil dan sederhana. Dan saya juga telah buat keputusan bahawa kita akan buat kajian ataupun analisis kos faedah ini pada dua peringkat. Peringkat pertama, peringkat preliminary ataupun awalan berdasarkan maklumat tidak lengkap yang ada pada kita semua. Yang kedua ialah dekat-dekat nak habis. Apabila perjanjian ini ataupun perundingan hampir tamat, maka kita akan dedahkan hasil perundingan ini kepada pasukan pengkaji untuk membolehkan mereka membuat kajian. Jadi ini safeguard yang kedua, dan kita telah buat penambahbaikan. Ini juga hasil daripada engagement dengan Caucus Parlimen, dua peringkat. Peringkat pertama, peringkat preliminary berdasarkan maklumat tak tepat. Yang kedua, peringkat yang semi-final ataupun final apabila perundingan sudah tamat tetapi belum ditandatangan lagi, kita akan berikan maklumat ini kepada pasukan pengkaji untuk membolehkan mereka update kemaskini kajian awal yang telah dibuat. Itu yang kedua. Yang ketiganya, Perdana Menteri pada 7 hari bulan Oktober yang lalu di Bali telah membuat pengumuman bahawa perkara ini akan dibahaskan di Parlimen. Kalau bahas, makna di Parlimen akan beri pandangan, dan sudah pasti kerajaan akan mengambil kira
pandangan daripada ahli parlimen. Jadi ahli Muhammad yang saya hormati sekalian, saya nak beri jaminan sekali lagi bahawa betul mungkin ada orang anggap kita ni kucing, tapi kucing ini akan mempertahankan kepentingan negara. Kucing ini akan mempertahankan kedaulatan negara. Ada singa betul dalam pasukan ini, tetapi ada beberapa singa, bukan satu singa, dan adalah tidak benar bahawa singa akan menelan semua kucing-kucing. Dan saya ingin beri jaminan sekali lagi bahawa kita akan mempertahankan kepentingan negara. Apapun jaminan 7 Oktober Perdana Menteri bahawa perkara ini akan dibawa ke Parlimen adalah satu perkara yang harus kita terima dengan hati terbuka, dan insya-Allah kita akan tentukan tarikhnya. Kita belum tahu lagi bila tarikhnya, tetapi sudah pasti oleh kerana ini janji kerajaan, sudah pasti kita akan akur kepada, kita akan tunaikan janji yang telah dibuat oleh kerajaan. Minta penjelasan. Bagi jalan ya, Wan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker dan terima kasih pada Menteri. Menteri, saya nak tanya sedikit penjelasan tentang isu prelim study ni untuk TPPA. Ya. Apakah tarikh prelim study ni akan dikeluarkan? Lebih kurang. Bulan apa dan minggu apa? Terima kasih. Kita ada 2 pasukan pengkaji. ISIS telah diberi 3 bulan dan mereka dijangka untuk menyiapkan ataupun kemukakan laporannya pada akhir tahun ini. ISIS. Kajian teraju, ada sedikit masalah. Pasukan petugas pertama telah tidak menjalankan tugas dengan sempurna, tidak memenuhi terms of reference telah ditetapkan. Maka pihak teraju sedang kenapasi satu pasukan lain untuk mulakan kajian. Jadi peringkat pertama, peringkat preliminary, dan lepas itu apabila hampir muktamad, kita akan serahkan dokumen kepada pasukan pengkaji untuk membuat satu analisis yang cepat, membolehkan kerajaan mendapat panduan daripada pasukan tersebut. Ya. Terima kasih. Jadi itu mengenai TPP, saya tidak mahu nak ulang, ya, kerana ada banyak kali dalam Dewan ini. Yang penting kita ada 3 safeguard tadi, ulangan. Yang pertama, adanya caucus parlimen yang telah banyak memberi pandangan kepada kerajaan. Yang kedua, adanya 2 kajian. Yang ketiga ialah jaminan kerajaan bahawa perkara ini akan dibawa ke parlimen pada masa yang akan ditentukan kelak. Datuk Yang di-Pertua, seterusnya Yang Hormat daripada Jasin, banyak soalan dibangkitkan. Pertama, mengenai usaha-usaha untuk meningkatkan ekspor yang boleh menyumbang kepada pendapatan negara. Jadi benarlah akhir-akhir ini ekspor prestasinya kurang menggalakkan. Ini ada kaitan 2 perkara. Yang pertamanya, kejatuhan ekspor electrical dan elektronik sebanyak 1.1%, walaupun jumlah penurunannya kecil, tapi oleh kerana ia merupakan kira-kira 35% daripada jumlah ekspor negara, maka ia memberi kesan kepada jumlah ekspor negara. Yang kedua, yang pertama tadi ekspor electrical elektronik yang merosot 1.1%. Yang kedua ialah kelapa sawit yang kita sedia maklum, ekspor kelapa sawit turun 19.8% dalam tempoh 9 bulan pertama tahun ini, dan ini antara penyumbang utama kenapa prestasi ekspor adalah lembab. Apapun kita dapati angka-angka yang baru kita keluarkan hari Jumaat lalu menunjukkan bahawa pada bulan September berlaku peningkatan yang agak menggalakkan, dan kerajaan membuat anjuran bahawa pada tahun ini, keseluruhan tahun ini, kita menjangka bahawa ekspor akan meningkat sedikit. Ya. Ada tanda-tanda peningkatan ataupun recovery dengan izin dalam barangan electrical elektronik, dan ini akan membolehkan kita mencatatkan satu peningkatan yang kecil dalam ekspor negara. Jadi kerajaan memang amat prihatin kerana ekspor ini penting untuk menjana pendapatan negara, sama ada syarikat-syarikat di Johor, Selangor ataupun Pulau Pinang ataupun ladang-ladang Felda dan lain-lain, ini telah banyak beri sumbangan kepada pendapatan negara. Maka itu kerajaan akan terus mempergiatkan usaha-usaha promosi pemasaran, khususnya di pasaran berpotensi tinggi seperti ASEAN, ya, kerana kita banyak berdagang dengan ASEAN, China yang merupakan rakan dagangan utama kita, India, Afrika, dan beberapa pasaran baru. Ya. Contohnya, umpamanya sebulan lalu pihak Madrid telah mengadakan satu promosi di Kazan. Kazan ini di Tatarstan, sebuah republik Rusia yang sedang pesat berkembang, dan di sana hasil pameran itu telah menjana
orders ataupun tempahan sebanyak 216 juta ringgit. Itu promosi yang kita lakukan di Kazan, dan sebulan lalu juga diadakan promosi di Myanmar. Ini telah menjana pendapatan potensi pendapatan sebanyak 1.2 bilion ringgit dalam bidang oil and gas, dalam bidang pembinaan. Ini contoh-contoh di mana kerajaan gigih berusaha untuk meningkatkan ekspor Malaysia, bukan saja di pasaran-pasaran tradisi tapi juga di pasaran baru, dan kita harap dengan usaha-usaha ini negara akan dapat mencatatkan sedikit peningkatan dalam ekspor. Jadi keadaan ini berlaku oleh kerana pasaran Eropah masih lagi tidak menentu dan Amerika Syarikat pun masih lagi menghadapi masalah. Oleh demikian, ini telah menjejaskan prestasi ekspor negara. Selain itu, kita juga telah menganjurkan banyak pameran dalam negara, tadi luar negara. Dalam negara, umpamanya MIHAS. Ini Malaysian International Halal Showcase, MIHAS, yang ke-10 dah tahun ini. Dan Intrade, hujung bulan ini kita akan ada pameran untuk membawa pembeli-pembeli, pengimport daripada luar negara. Ini juga acara tahunan yang kita adakan, dan kita jangka kira-kira 610 buah syarikat luar negara. Ini merupakan acara tahunan. Mereka akan datang ke Malaysia untuk membeli barangan daripada negara kita. MIHAS diadakan pada bulan April yang lalu, telah menjana jualan sebanyak 387 juta ringgit, dan melalui misi belian menjana tempahan sebanyak 411 juta ringgit. Ini contoh di mana bukan saja kita keluar negara untuk mempromosikan Malaysia, tetapi diadakan beberapa pameran besar dalam negara. Dan pada hujung bulan ini akan diadakan Intrade, satu acara tahunan yang penting untuk menggalakkan negara luar membeli barangan Malaysia. Selain itu, Datuk Yang Dipertua, kita ada dua program baru. Satu bernama program Mid-Tier Companies, syarikat-syarikat pertengahan. Jualannya antara 20 juta hingga 500 juta. Ini adalah dalam usaha kita, bukan saja untuk membantu syarikat-syarikat besar, bukan saja untuk membantu syarikat kecil, tetapi syarikat sederhana. Biasanya di bawah kita bantu, di atas bantu, tengah-tengah ni ada lompang sedikit, kadang-kadang kita terlupa. Maka untuk mengambil kira peranan besar yang boleh dimainkan oleh syarikat-syarikat mid-tier pertengahan ini, maka kita bermula tahun depan akan ada satu inisiatif baru. Selain itu, bersama-sama dengan SME Corp, Matrade akan mengadakan program bernama program GoX. Ini adalah untuk membolehkan syarikat-syarikat kecil menembusi pasaran luar negara. Dan dalam konteks ini juga kita tidak lupa kepada Bumiputera, ada program pembangunan pengeksport Bumiputera. Kita sudah minta fungsi baru Matrade untuk beri tumpuan yang lebih kepada usaha-usaha untuk meningkatkan usaha Bumiputera di luar negara. Dan kita jangka pada masa ini 130 usahawan kecil sederhana Bumiputera telah dibantu untuk menembusi pasaran luar negara. Seterusnya, Yang Mat Jasin nak tahu tentang penglibatan orang Islam dalam produk halal dan bagaimana kita nak tingkatkan ekspor produk halal negara. Adalah benar seperti dinyatakan oleh Jasin bahawa penglibatan Bumiputera dalam industri halal ini tidak seberapa, 13 hingga 15% seperti dinyatakan oleh Yang Mat Jasin. Ini antara lainnya oleh kerana penglibatan syarikat-syarikat multinasional. Nestle umpamanya, sebuah syarikat gergasi yang banyak mengeluarkan produk halal. Malaysia merupakan pusat global bagi Nestle untuk pengeluaran produk halal. Jadi kerana Nestle bukan syarikat Bumiputera, sudah pasti penglibatan Bumiputera dalam perkara ini tidak seberapa. Jadi menyedari perkara tersebut, maka kita akan meningkatkan lagi usaha untuk menggalakkan ekspor keluaran halal negara, termasuklah sumbangan oleh Bumiputera. Sebagai makluman ahli berhormat, pada tahun lalu jumlah produk halal telah mencecah kira-kira 33 bilion ringgit, dan produk-produknya termasuklah makanan dan minuman, bahan ramuan halal, produk berasaskan minyak sawit, dan produk berasaskan bahan kimia. Destinasi utama pasaran ekspor halal ialah China, Singapura, Amerika Syarikat, Indonesia, Belanda dan Jepun. Jadi Datuk Tan Sri Yang Dipertua, kita cukup sedar perlunya ditingkatkan penglibatan Bumiputera dalam sektor halal. Oleh itu kita ada program untuk transformasi halal ini, di mana syarikat-syarikat Bumiputera akan diberi bimbingan. Selain itu,
kementerian ada hubungan dengan Giant, Tesco dan beberapa syarikat hypermarket yang lain termasuk Ion, dan beberapa syarikat Bumiputera telah dibantu. Contohnya Anjat Manufacturing, Pakcu, Nice Spice, Rivera Chocolate, ini antara syarikat-syarikat Bumiputera yang telah dibantu untuk menjual barangan mereka di pasaraya ataupun hypermarket. Tan Sri Yang di-Pertua. Minta penjelasan Pak Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Saya tertarik dengan apa yang disebut Yang Berhormat berkenaan dengan industri halal, termasuk juga masalah pengurangan hasil ekspor negara kita keluar. Ini memberi ruang sepatutnya yang kita diambil kesempatan, sebab kita tidak boleh mengharapkan kepada ekspor bahan komoditi semata-mata yang mana dalam keadaan pasaran yang tidak stabil hari ini. Apabila disebutkan oleh Yang Berhormat tadi bagaimana ekspor, nilai ekspor sawit kita pun semakin merosot. Jadi dalam keadaan ini seharusnya Malaysia muncul sebagai industri halal yang terbesar di dunia sepatutnya. Jadi saya terkejut apabila Menteri sendiri menyebutkan bahawa yang mendominasikan industri halal ini adalah bukan Bumiputera. Jadi non-Muslim. Jadi macam mana perkara ini di segi jangka panjang pihak kementerian untuk memastikan industri halal ini menjadi satu hasil utama ekspor negara kita untuk jangka panjang, dan macam mana untuk kita menambahkan lagi penglibatan supaya golongan orang Islam ini lebih ramai lagi menguasai industri ini di samping meningkatkan ekonomi Bumiputera. Minta penjelasan. Pendapatan yang kurang Bumiputera dalam sektor ini, Tan Sri Yang di-Pertua, ada kaitan dengan penglibatan Bumiputera dalam bidang perniagaan, ya, yang kita tahu bahawa Bumiputera masih lagi tertinggal di belakang. Yang kedua, ada kaitan dengan penglibatan beberapa buah syarikat multinasional, Nestle disebut tadi, syarikat gegasi dunia, salah sebuah syarikat terbesar dalam bidang makanan yang terlibat dalam produk halal. Malaysia jadikan pusat halal. Walaupun Nestle bukan sebuah syarikat Bumiputera, tapi ia juga memberi faedah pada negara, ya, dalam bentuk jumlah ekspor, peluang pekerjaan, peluang perniagaan, dan ada juga rantaian pembelian barang-barang di Malaysia. Jadi walaupun yang mengekspor barang itu mungkin bukan syarikat Bumiputera, tetapi ada juga, ya, kesan kepada syarikat-syarikat Bumiputera. Jadi kerajaan insya-Allah akan meningkatkan lagi promosi untuk memastikan bahawa penglibatan Bumiputera akan meningkat. Adalah menjadi hasrat kita untuk melihat lebih ramai lagi Bumiputera mengekspor barangan halal ke luar negara. Penjelasan. Tuan Speaker, saya nak merujuk tentang penyertaan di kalangan orang Islam, terutamanya pengusaha-pengusaha orang Islam untuk mendapatkan certification halal ni. Selain daripada kita kata mungkin jumlah mereka kurang, tapi di peringkat ground di sana kita dapati masalah mereka nak mendapatkan sijil halal ni oleh kerana syarat-syarat dan terms yang ditetapkan tu mungkin agak sukar bagi mereka memenuhinya, kerana dia melibatkan pemeriksaan dari segi premis dan juga beberapa keperluan-keperluan lain yang tak dapat dibuat oleh pengusaha-pengusaha kecil. Jadi adakah pihak kementerian mempunyai cadangan-cadangan untuk melonggarkan sedikit syarat ataupun memberikan bantuan supaya mereka ni boleh dan mudah mendapat pengesahan sijil halal ni? Terima kasih. Menteri, satu lagi Menteri. Sijil halal Malaysia ni diiktiraf sebagai antara yang terbaik di dunia. Malah ada yang mengatakan bahawa terbaik di dunia, dan terbaik kerana ada proses prosedur yang begitu mantap, ya. Jadi ada syarat-syarat yang tak boleh kita kompromi, ada yang boleh kita kompromi. Kebersihan, setelah pasti dari segi hukum-hukumnya tak boleh kita kompromi. Jadi kalau nak melonggarkan sehingga boleh menjejaskan taraf sijil halal ini, maka ini sudah pasti akan akhirnya memberi kesan yang buruk kepada industri halal. Maka walaupun kita boleh lihat cara-cara tertentu bagaimana boleh dibantu, tetapi untuk kata nak gunakan longgar syarat-syarat
maka saya rasa ini sukar untuk dipertimbangkan oleh kerajaan. Ya. Terima kasih Menteri SPM. Ada dua isu yang saya nak bangkitkan. Pertama sekali, isu status halal ini menjadi satu kesukaran kepada yang disebutkan adalah usahawan kecil-kecilan untuk mendapatkan halal dengan pelbagai peraturan yang ada. Cuma kalau kita balik pada satu kaedah Islam, makanan yang al-aslu fil asya' al-ibahah, hukum asal makanan tu halal. Berarti sijil yang kita nak untuk mengesahkan dia halal. Tidak bolehkah kerajaan menyediakan satu lagi peraturan, iaitu pada bahan-bahan makanan yang ada padanya bahan yang terlarang ataupun haram, diletakkan perkataan mengandungi bahan terlarang atau bahan yang haram. Dengan cara macam itu lebih meluaskan lagi perasaan rasa yakin orang Islam terhadap produk makanan yang berada di pasaran. Kerana hari ini kita lihat bukan cerita status halal, ada syarikat-syarikat yang dimiliki oleh bukan Muslim di bidang makanan tetapi menggunakan jenama yang ala-ala Islam. Makanan cap masjid lah, cap pelbagai yang menggambarkan mereka nak tunjukkan mereka adalah Islamik dan halal dan mengelak daripada menggunakan logo halal tadi. Jadi sejauh mana kerajaan mengambil tindakan dalam perkara ini? Satu. Yang kedua, isu banyak dibuat hari ini pelbagai kita kata pameran besar-besar melibatkan makanan halal ini, seperti Mihas yang masyhur dan 2-3 lagi agensi. Sejauh manakah pelibatan syarikat-syarikat Melayu Muslim dalam pameran seumpama ini, dan adakah dia boleh membawa mereka sampai ke peringkat antarabangsa? Ini soalan saya. Terima kasih. Terima kasih Kuala Nurus mengenai cadangan tadi yang melibatkan sijil halal. Kita akan rujuk ke JAKIM yang merupakan badan yang berwibawa yang mengeluarkan sijil halal dan haram jugalah. Jadi yang kedua berkaitan dengan penglibatan Bumi Putra. Kita ada dua pameran terpenting. Yang pertama Mihas yang berlangsung sekitar bulan 4 dan 5 April dan Mei. Yang kedua ialah Halfest. Ini merupakan satu inisiatif baru tahun ketiga tahun ini. Mihas sudah 10 tahun. Halfest tahun ketiga sekitar bulan September. Jadi untuk Mihas, pelbagai syarikat, luar negara pun ada, Malaysia multinational pun ada, Bumi Putra ada, bukan Bumi Putra pun ada. Jadi yang menggabungkan penyertaan pelbagai syarikat daripada luar negara, dalam negara. Dan secara umumnya banyak yang menyertai Mihas merupakan syarikat yang besar. Halfest 3 tahun dahulu diperkenalkan, semakin hari semakin menonjol. Ini menghimpunkan syarikat-syarikat kecil sederhana, kebanyakan mereka merupakan usahawan Bumi Putra. Jadi itu dua pameran penting yang diadakan dalam negara untuk promosikan industri halal. Tan Sri Yang Dipertua, Jasin juga membangkitkan tentang kawasan industri di beberapa kawasan yang dikatakan terbiar dan berada dalam keadaan daif, dan menjejaskan kedatangan pelaburan baru. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Jasin membangkitkan perkara ini. Kita mengikut satu kajian yang dibuat di PU pada tahun lalu yang berakhir setahun lalu, terdapat kira-kira 600 estate perindustrian dalam negara kita, dan ada yang dalam keadaan baik, ada yang kurang baik. Di antara estate industri yang berada keadaan boleh tahan baik ialah Pasir Gudang umpamanya, di Kulim High Tech Park, di Senawang, di Gebeng, di Kinta FTZ, di Samalaju, di Sarawak, di Shah Alam, di Bayan Lepas, Batu Berendam, ini antara di Enstag, di Sendayan dan Nilai. Ini antara beberapa kawasan industri yang tergolong dalam kawasan-kawasan yang berada dalam keadaan baik. Dalam pada itu kita bersetuju dengan Jasin. Sikit yang bermat. Ada juga ada juga kawasan-kawasan di mana memerlukan pembelaan. Kerajaan menyediakan sedikit peruntukan untuk kerja-kerja penyelenggaraan, dan kita akan cuba untuk meningkatkan taraf estate industri ini. Dan pada itu saya nak tekankan di sini bahawa sebahagian besar daripada estate industri dimiliki oleh kerajaan negeri.
ataupun PKNS, ada juga dimiliki oleh swasta. Jadi ada 3 dari segi ownershipnya, 3 jenis. Yang pertama yang dibangun dan dimiliki oleh kerajaan pusat, yang kedua kerajaan negeri khususnya PKNS, kebanyakan estate industri tergolong dalam golongan kedua tadi. Yang ketiga ialah estate industri yang dibangunkan oleh swasta. Yang swasta ni kerajaan sudah pasti sukar untuk campur tangan. Yang negeri, kita harap kerajaan negeri akan menjalankan tanggungjawab. Bagi pihak kerajaan pusat, sudah pasti kita akan cuba memastikan estate milik kerajaan pusat itu dapat kita tingkatkan lagi prestasinya. Terima kasih Mohd Menteri. Saya macam yang Mohd Menteri tahu je saya nak tanya. Saya tengok gambang Halal Hub. Tidak disebut oleh Mohd Menteri tadi, tapi saya tak sedari bahawasanya kerajaan negeri pun ada juga rancangan itu. Sama ada gambang masuk dalam state kerajaan negeri punya program ataupun pusat. Terima kasih. Gambang ada satu hub halal. Kebanyakan hub halal ni kita ada kira 25 hub halal di Malaysia, termasuklah di Gambang, ya. Di Melaka ada, di Kelantan ada, ya, dan kebanyakan mereka diusahakan oleh kerajaan negeri. Ada sedikit bantuan. Kalau di Melaka ada Serkam umpamanya, antara yang paling berjaya lah, ya. Jadi Gambang ni negeri, tetapi ada sedikit bantuan daripada kerajaan pusat. Terima kasih Kuantan. Minta maaf. Terima kasih. Ya, Indra Mahkota. Terima kasih sahabat saya. Okey, seterusnya saya nak merujuk kepada sahabat berenam. Ya, sahabat berenam nak tahu mengenai IKS di luar bandar. Sama ada kerajaan akan membuka lebih banyak kawasan industri di luar bandar. Ada juga, MARA ada, saya tak, ini sudah pasti akan jawab menteri berkenaan. Yang maklumat ada pada saya ni, pada tahun lepas dan tahun ini kita belanja kira-kira 90 juta ringgit untuk membangunkan infrastruktur PKS di luar bandar. Untuk tahun 2012 peruntukan 90.6 juta telah dimanfaatkan oleh kira-kira 3,932 PKS, ya. Jadi pada tahun ini jumlah yang hampir sama, 92.2 juta ringgit, 14 projek infrastruktur di seluruh negara, ya. Jadi ada yang melibatkan LKAN, ada yang melibatkan Setco di Sabah sebagai contoh. Jadi ada, tapi sudah pasti perlu diperbanyakkan lagi kerana luar bandar adalah penting, kerana banyak PKS berada di luar bandar. Jadi itu jawapan ringkas kepada soalan yang berhormat. Yang Mak Ulu Langat ingin tahu mengenai status rancangan pengeluaran kereta elektrik oleh Proton, ya, dan sama ada kecuali cukai jualan kereta hybrid dapat membantu melaksanakan hasrat teknologi hijau. Jadi untuk makluman yang berhormat, kerajaan dan kerjasama Proton telah menyediakan peruntukan untuk membolehkan Proton buat penyelidikan bagi membangunkan kereta elektrik. Proton memerlukan tempoh 5 tahun, 2 tahun sudah pun berjalan, ya. Ya, sebelum dapat dikomersialkan perkara ini sudah pasti perlu diadakan percubaan pandu uji ataupun pilot testing melalui apa yang dipanggil FTV, Fleet Test Vehicle, dilakukan di Putrajaya dan Cyberjaya. Setakat ini Proton telah membangunkan sejumlah 19 buah kereta Saga elektrik dan 31 buah Exora Range Extended Electric Vehicle (REV), serta menyediakan 10 unit stesen pengecas. Jadi Proton belum lagi berjaya untuk membangunkan kereta elektrik, dan perkara ini sedang dipantau dengan rapi oleh pihak MITI, dan kita mendapat laporan semasa ke semasa pihak Proton, dan kita akan pastikan bahawa projek ini dipantau untuk memastikan ia membawa faedah kepada negara. Jadi penglibatan negara dalam bidang ini adalah penting, ya. Elektrik merupakan satu kaedah baru untuk kenderaan ini. Ada beberapa model yang tersohor di dunia, termasuklah Tesla umpamanya, Nissan Leaf. Ini antara model-model telah berjaya, dan kalau Malaysia dapat berjaya dalam bidang ini, sudah pasti ia akan beri peluang baru untuk rakyat Malaysia mencuburi bidang kenderaan elektrik. Berkaitan dengan pungutan cukai untuk hybrid, ya, ini telah membantu untuk menambah bilangan kenderaan yang mesra alam, kereta hybrid di negara kita ini. Kita tahun lepas umpamanya telah dijual kira-kira 15,355 unit
kereta hybrid. Ini adalah kerana penguasaan cukai yang telah diberikan oleh kerajaan, dan ini sudah pasti akan dapat mengurangkan carbon emission. Jadi kalau cukai tidak dikecualikan, sudah pasti tidak ramai yang membeli kereta hybrid. Tan Sri Yang Dipertua, satu lagi dibangkitkan oleh Bayan Baru berkaitan dengan janji kerajaan dalam bajet untuk menurunkan dalam manifesto Barisan Nasional untuk menurunkan harga sebanyak 30%. Saya nak ulang sekali lagi bahawa ramai ahli berhormat yang tersalah anggap bahawa janji ini adalah untuk dilaksanakan serta-merta. Yang dijanji oleh kerajaan 30% dalam tempoh 4-5 tahun. Itu yang dijanji oleh kerajaan, ya. Dan sukacita dimaklumkan bahawa beberapa syarikat kenderaan telah pun mengurangkan harga, dan kita akan terus berbincang dengan syarikat-syarikat untuk membolehkan mereka melaksanakan manifesto yang telah kita buat dalam hari lalu, iaitu 30% untuk tempoh 5 tahun, bukan serta merta, ya. Syarikat-syarikat seperti Proton sudah pun mengurangkan harga, begitu juga Pro 2, ya. Dan umpamanya Proton Saga SV turun harga RM4,900, dan Pro 2 RM2,000, Honda Jazz RM15,000. Turun harga ni ada dua jenis. Satu turun harga yang permanent ataupun kekal, satu promosi. Yang saya sebut tadi bukan promosi, ini merupakan penurunan harga secara kekal yang telah dibuat oleh syarikat-syarikat berkenaan, ya. Jadi yang promosi kita tak ambil kira ataupun takci, ya. Kita ambil cuma harga-harga yang telah diturunkan secara kekal. Akhir sekali, Tan Sri Yang Dipertua, Yang Hormat Kanga nak tahu mengenai halal hub di Padang Besar. Jadi halal hub ini dibangunkan oleh PKNKP, Perbadanan Kemajuan Negeri Perlis, seperti mana juga tadi di Pahang dan negeri-negeri lain, ya. Jadi kita harap ia dapat dibangunkan. Betul lah, ya. Siap tetapi belum beroperasi lagi. Halal hub di Padang Besar ni, Yang Hormat Kanga, sudah siap tetapi belum beroperasi. InsyaAllah kita akan bekerjasama dengan pihak kerajaan negeri untuk membantu mempromosikan halal hub tersebut. Jadi Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih kepada 6 ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian menyertai perbahasan mengenai belanjawan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air.